Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan saudara juru acara majelis, yang berhormat Cikgu Johari Abdullah Adun daripada Kedah dan rombongan, saudara saya Nuri dan rakan-rakan daripada badan bukan kerajaan, sahabat-sahabat daripada PAS, bos saya dulu Ustadz Rahman, dia dulu pengurusi badan perhubungan PKR yang pertama di Sabah, dan saya sekarang juga masuk kumpulan Pencen. Dan saudara Mazri, ketua bagian PKR, ketua PKR cabang Senakan, merangkap timbalan pengarah dan raya PKR negeri, ketua EMK PKR saudara Jeffrey, saudara Dini, tuan-tuan haji, puan-puan haja, saudara-saudara dan saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Saya diberikan 15 menit dan alhamdulillah, sebab saya minta saudara Mazri temankan saya kurang tahu tempat ini, dan saya janji sampai balik di rumah di jam 10 insyaallah. Saudara-saudara dan saudara-saudari, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini gangguan di Putatan ini tidak seberapa. Pasal Putatan ini kalau pemimpin Pakatan Rakyat datang, kadang disambut seperti tahun baru Cina dipasang mercun. Kadang ada ceramah di hadapan dan sebagainya. Alhamdulillah gangguan sudah kurang. Mungkin mereka letih atau mereka sudah mulai gusar karena sejak kebelakangan ini banyak pemimpin-pemimpin UMNO sudah berhijrah ke dalam PKR dan Pakatan Rakyat. Kalau di Tuaran itu bekas pemimpin-pemimpin UMNO peringkat akar umbi, EJK bahagian, Setiausaha Pemuda bahagian, ketua-ketua cawangan memang sudah banyak, dan penyertaan Datuk Lajim, Datuk Yai Lampung, Tan Sri Ibrahim Minudin ini adalah di peringkat atasan. Alhamdulillah, karena orang Islam di Sabah ini paling lambat bergerak dalam politik. Paling awal orang KDN, yang kedua Cina, yang di belakang sekali orang Muslim. Di Sabah ini lain sedikit karena kita tinggal di negeri di bawah bayu, jadi kalau angin datang kita tidak kena angin. Yang berhormat dan saudara-saudara semua, dalam masa 15 menit ini saya cuma ingin mengupas satu isu tentang delivery system dan rasuah. Delivery system kerana kita di Sabah sering dibandingkan dengan keadaan saudara-saudara kita di Brunei Darussalam. Kenapa rakyat Brunei lebih selesa, lebih senang? Bahkan Brunei ini adalah negara kelima terkaya di dunia, dan Sabah pula menjadi juara negeri yang paling miskin di Malaysia. Tahniah kepada Barisan Nasional, selepas 49 tahun kita jadi juara dalam taraf kemiskinan. Hairan bin ajaib kerana Sabah ini telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai kekayaan, sumber alam, sumber laut, sumber bumi, pemandangan yang indah dan sebagainya. Apa saja kita mau ada. Emas pernah dikorek di Mamut Ranau bersama tembaga. Kita ada simpanan emas di Lembah Danum, di Segama, minyak di perairan Sabah, gas di perairan Sabah. Orang Cina, orang Korea datang memelihara rumput rampai dan mutiara. Kapal daripada Vietnam dan negeri Cina sering ditangkap mencuri ikan di Sabah. Dulu penuh dengan kayu balak, sekarang kelapa sawit.
Dalam kekayaan begini, Sabah meraih gelaran sebagai negeri yang penduduknya mengikut data Bank Dunia, 42% rakyat miskin di Malaysia terdapat di negeri Sabah. 42% orang miskin di Malaysia ada di Sabah. Karena apa? Karena BN menang 59 kursi dalam Dewan Tangan Negeri. Ya. Karena BN kata cuma BN boleh bawa pembangunan. Itu sebab Jepun tidak maju, tidak ada BN. Itu sebab Amerika mundur, tidak ada BN. Itu sebab Sabah terlampau banyak miskin karena BN memajukan kita menjadi miskin semua. Macam mana perkara ini boleh jadi? Balik kepada isu pokok, delivery system and corruption. Sebagai contoh, negeri Selangor, emas tidak ada, gas tidak ada, minyak tidak ada. Yang ada apa? Hasil kutipan cukai pintu, tanah dan pasir. Berapa belanjawan Selangor dalam setahun? 1,7 bilion. 1.700 juta untuk 4 juta lebih rakyat. Jadi kalau kita bagi seorang rakyat Selangor, dia cuma dapat lebih kurang 400 ringgit setahun daripada kerajaan negeri. Banding dengan Sabah, mengikut angka Jabatan Perangkaan 3,2 juta penduduk Sabah. Berapa belanjawan negeri? 4 bilion. Berarti setiap rakyat Sabah mendapat 1,1 ribu seorang, 1.100 ringgit seorang. Selangor 400. Sabah 3 kali ganda peruntukan kerajaan negeri Sabah dibandingkan dengan kerajaan negeri Selangor. Apa yang Selangor dapat? Sudah diterangkan, air percuma, wifi percuma. Bila meninggal, bantuan daripada kerajaan 2.500. Anak dilahirkan, daftar di pejabat daerah, akan dibuka akaun dalam mana kerajaan negeri menjamin bila anak itu mencapai umur 18 tahun, sekurang-kurangnya 1.500 dalam akaun. Dapat panggilan universiti, kerajaan bantu 1.000 ringgit. Ini dengan belanja 400 ringgit satu orang. Di Sabah 1.100. Mati, terpaksa tangkap kerbau. Tidak ada kerbau, cari alung untuk belanja. Kalau orang bukan muslim, beli keranda dan sebagainya. Orang muslim, kenduri. Anak masuk universiti, tidak ada orang yang mau bantu. Saham yang kita ada, saham Yayasan Sabah, ke atas 3.300 batu persegi kayu balak. Semenjak BPS kutip saham kita, sampai sekarang kita tidak ada terima bayaran saham. Hampir 20 tahun. Kemana hasil balak daripada 3.300 batu persegi? Sekarang sudah keluar dalam Sarawak Report. Uang balak ini pergi Hong Kong, diangkat oleh Michael Chia 17 juta Singapura, dibawa ke Switzerland lebih 90 juta atas nama ketua menteri melalui mota dan sebagainya. Kerajaan Switzerland siasat macam mana uang rakyat Sabah boleh sampai ke Switzerland. Kerajaan Parlimen Malta membincang macam mana uang daripada pembelian submarin masuk akaun syarikat. Hong Kong menyiasat macam mana Michael Chia, nomini Datuk Musa, boleh membawa uang tunai dalam Desember 2008 17 juta Singapura. Kita tidak ada siasatan diadakan. Ini masalah. Atas kertas setiap orang 1.100. Wifi kena bayar sendiri. Air yang paling kotor di Malaysia, Sabah, Darul Muflis. Kita sudah ada bukti, kita ada buat siasatan, kita akan keluarkan selepas Dewan bubar. Paling kotor air di Malaysia adalah di Sabah. Paling mahal air di Malaysia juga Sabah. Dan sekarang kerajaan negeri berhutang dengan Victopol dan syarikat-syarikatnya 1 bilion lebih.
Kalau benar kerajaan negeri ada uang reserve sebanyak 3 bilion, kenapa berhutang dengan Victor Paul 1 bilion lebih? Terpaksa minta pinjaman daripada Kuala Lumpur atau Putrajaya, baru-baru ini di sekitar 300 juta pinjaman daripada kerajaan pusat kepada kerajaan negeri untuk bayar kepada Victor Paul supaya dia boleh bekalkan air kotor kepada rakyat Sabah. Ini keadaan. Tapi sungguh malang kerana sehingga kini rakyat Sabah belum bangun. Saya harap saudara-saudara yang celik internet, saudara-saudara yang tahu fakta-fakta ini, jangan kita simpan benda ini untuk pengetahuan kita. Kerana kita tidak punya television, tidak punya surat kabar. Saya minta merayu kepada saudara-saudara, sampaikanlah maklumat ini kepada semua saudara-saudara dan kawan-kawan kita. Kerana bumi Sabah ini sungguh besar. Kawasan saya tuaran 100.000 kilometer persegi. Saya tidak tahu negeri kita berapa besar. Satu kawasan Parlimen Tuaran, mula dari Telipuk sampai Batu 24, Pekan Nabalu. Daripada Tenggilan ada 2 kawasan, Tudan dan Poring, kena jalan daripada Jalan Tambunan untuk masuk ke 2 kawasan. Itu satu kawasan Parlimen. Untuk mencari 44.000 pengundi, kita kena merintasi lebih 400 batu persegi. Singapura kalau saya tidak silap tidak sampai 300 batu persegi. Tuaran lebih besar dari Singapura. Tapi Singapura sekarang ini negara yang terkaya, yang ketiga terkaya di dunia. Negara yang ketiga terkaya di dunia adalah Singapura. Apa yang ada pada Singapura? Minyak tidak ada. Air beli dari Johor. Tapi dapat untung. Dia beli dari Johor minyak yang belum dirawat, dia jual balik dengan Johor dengan untung yang besar. Ini masalah. Jadi saudara-saudara dan saudara-saudara, saya harap kita terus mengikuti perkembangan, terus mendapatkan fakta-fakta dan sebarkan maklumat. Karena soal rasuah ini di Sabah, semua orang tahu. Soal failure in the delivery system, yaitu uang yang diperuntukkan pada kerajaan tidak sampai ke sasaran. Jalan raya Sepulut Kelabakan hampir 600 juta diberikan kepada Serikat Gamuda milik anak Sultan Perak. Tidak sampai 6 bulan jalan itu hancur. Tidak sampai 6 bulan pengarah JKR Sabah Datuk John Anthony keluarkan kenyataan perlu 250 juta lagi untuk repair jalan Sepulut Kelabakan. Belum siap sudah rusak. Kita buat 3 laporan dengan BPR. Macam mana tidak rusak? Mengikut drawing mesti ada longkang parit di tepi. Mereka tidak buat longkang, tapi duit dibayar. Mengikut spesifikasi mesti pakai batu di bawah. Mereka pakai kayu balak buat foundation. Tengok jalan sekarang. 3 laporan BPR buat kepada BPR, tidak ada tindakan. Jadi campur dengan 300 juta, jalan raya Sepulut Kelabakan sudah melebihi 800 juta. Tapi kalau kita lihat jalan itu, dia lebih sesuai untuk kerbau daripada untuk kendaraan. Ini masalah. Rasuah sana sini. Tapi orang Islam masih banyak yang tidak sedar. Kita sedih dan malu. Saya amat berterima kasih saudara Nuri dan lain-lain yang sekarang ini sudah berani ke depan membantu menyadarkan rakyat agar rakyat bangkit, agar rakyat sedar. Karena kita tidak boleh biarkan keadaan ini selepas 49 tahun kita merdeka. Sabah masih lagi sekarang ini mempunyai taraf kemiskinan yang paling tinggi di Malaysia. Dari segi bekalan listrik yang paling banyak gangguan, Sabah. Bekalan air paling teruk, Sabah. Jalan raya paling teruk, Sabah. Buka undi, Pakatan Rakyat paling teruk di Sabah. Ini masalah.
kita tidak paham. Karena apa? Sampai masanya ada orang ketuk pintu, bagi duit. Sampai masanya ada orang buat karaoke, bagi hempa. Sampai masanya jabatan pendidikan akan bagi uang Rp350 kepada setiap murid. Ini berlaku di Tuaran. Pilihan raya lepas, kita sapina pengarah pendidikan Sabah, Datuk Norma waktu itu datang ke mahkamah bawa senarai. Seramai sebanyak 7 juta telah diedarkan di Tuaran 3 hari sebelum membuat undi, 350 kepada seorang murid. Hasilnya semua orang undi kepada DN. Begitu juga di Kutablun dan kawasan-kawasan yang diduduki oleh pengundi Islam. Ini masalahnya. Kita orang Islam, orang Muslim, kita tahu haram cium bau surga orang yang memberi dan menerima rasuah. Tetapi raja rasuah di Sabah orang Muslim, menerima rasuah orang Muslim. Di mana marwah? Marwah dan air muka kita sebagai orang Muslim. Kita malu dengan orang bukan Muslim, dengan orang Cina yang sanggup berubah, yang berani tampil ke hadapan. Berapa pemimpin? Kita tanya, saudara Hamid tahu, berapa pemimpin Muslim, orang-orang cerdik, pandai Muslim masih berlindung di bawah payung BN? Karena apa? Hidup senang. Mereka tidak peduli kesusahan majoriti rakyat Sabah. Mereka tidak peduli masalah ekonomi, masalah keselamatan, masalah kesehatan. Jadi saudara-saudara, karena masa tidak mengizinkan, sekali lagi jutaan terima kasih pada penganjur karena menjemput kita hadir, dan saya percaya dengan kehadiran Ustaz Rahman, Saudara Mazri, kami boleh bagi-bagi kalau ada program di Butatan ini. Karena saya tadi dijemput ke Pitas, oleh karena ada urusan tidak dapat pergi Pitas. Besok ada ceramah di Tenggilan bersama Saudara Rafizi. Lusa kita buat di Tepokon, hari 6 di Kampung Bongol, Tempeluri, dan kita juga cover daripada Kudat sampai ke Tatan. Jadi dengan itu sekali lagi jutaan terima kasih, dan saya sudahi dengan salam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.